Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, selamat pagi bagi tuan-tuan dan puan yang sudah pun bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini. Jadi macam biasa, insya-Allah kita akan sama-sama baca Quran pada setiap hari. Insya-Allah sesi kita setiap hari jam 9 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang sudah pun bersedia ada dalam sesi live, boleh share dulu live ni pada kawan-kawan, sahabat ataupun keluarga, dengan niat sama-sama kita dapat mulakan pagi kita ataupun mulakan hari kita dengan membaca Al-Quran. Okay, kita mulakan pagi kita dengan membaca Al-Quran, insya-Allah dengan harapan dan niat supaya Allah memberkati hari kita, sepanjang hari pada hari ini, insya-Allah. Waalaikumsalam. Nak comel lote. Nak comel lote. Waalaikumsalam. Dan Assalamualaikum kepada yang baru join, yang baru masuk, insya-Allah. Boleh tag, boleh like dulu sebelum kita mulakan, insya-Allah. Dan boleh tag rakan-rakan ataupun share lah dalam grup-grup family ke sebagainya, supaya kita jadikan amalan seharian kita untuk kita baca dulu Quran, kemudian kita teruskan dengan aktiviti-aktiviti kita lah. Bagi yang masih bercuti hari ni, boleh teruskan aktiviti nak kemas rumah ke, basuh baju ke, kan, aktiviti yang rutin kita. Nak pergi jalan-jalan ke dengan family dan sebagainya, boleh. Yang dah bekerja, selamat bekerja lah. Kalau tengah-tengah rehat tu, boleh juga join kita punya sesi live untuk sama-sama kita baca Quran. Jadikan amalan harian lah. Jadikan amalan harian. Semoga dengan usaha tersebut kita lebih dekat dengan Al-Quran, kita lebih sayang, kita lebih cinta dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi apa yang kita akan buat sepanjang sesi live, sebelum ni kalau tuan-tuan dan puan yang biasa join kita punya sesi live, jadi caranya kita akan baca satu persatu ayat, kemudian kita akan baca terjemahan. Lepas kita baca terjemahan tersebut, kita akan teruskanlah dengan ayat yang seterusnya. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang soalan berkaitan dengan tajwid ataupun cara baca dan sebagainya, boleh drop terus dekat ruangan komen. Jadi sambil-sambil kita baca Quran tu, kalau ada kekeliruan dan sebagainya, saya cuba bantulah setakat mana yang saya tahu, insya-Allah. Kalau saya tak jumpa, saya tak tahu, saya akan cari ataupun confirmkan jawapan untuk pertanyaan tersebut dan buat dalam bentuk video lah, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan boleh rujuk ataupun tengok juga video-video yang dihasilkan untuk dapat manfaat sama-sama, insya-Allah. Kalau ada soalan boleh terus tanya, okey, jangan malu-malu. Kalau yang mungkin tak pernah baca Quran ataupun tak pandai pun nak sebut huruf-huruf ni, boleh dengar je dulu, okey, insya-Allah tak ada masalah. Dan jangan lupa boleh juga nak join kita punya grup untuk mengaji secara percuma. Okey, grup untuk mengaji secara percuma, boleh macam mana nak dapat link grup tersebut, boleh contact nombor telefon dekat bio lah, dekat bio TikTok ni. Sebab sekarang kita ada lebih kurang 80 orang dah yang join grup WhatsApp tersebut. Jadi boleh, siapa-siapa yang cepat tu boleh boleh contact. Takut penuh, saya tak pasti grup WhatsApp ni boleh penuh sampai berapa. Kalau dulu sampai 200 lebih, tapi sekarang ada nampak yang sampai dekat 1000 pun ada, saya tak pasti yang tu. Okey, jadi yang berminat untuk join kelas mengaji secara percuma dekat WhatsApp group tu, boleh join dululah. Macam mana dapat link tu, boleh contact dekat bio, insya-Allah. Okey, jadi kita teruskan dulu bacaan talaki kita pada muka surat yang ke-9, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang ada mushaf, boleh buka mushaf masing-masing, boleh tandalah, boleh tanda cara baca ataupun yang nota-nota yang penting, atau ada soalan dan sebagainya, boleh terus tanya. Okey, itu cara kita nak belajarlah, salah satunya, insya-Allah. Jadi kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi tuan-tuan dan puan boleh buka muka surat yang ke-9. Surat ke-9, insya-Allah kita mulakan bacaan.
tak jelas sangat saya. Okeylah, saya cuba pegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryata فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat za. Okey, za ni saya dah ulang banyak kali, bukan huruf qalqalah, jadi bacaan dia kita tak boleh lantunkan. Wa iz qulna, wa iz qulna. Z tu dah jadi seolah-olah lantunan. Jadi bacaan dia tak boleh kita lantun. Wa iz qulna, wa iz qulna. Okey, jadi lidah tu perlu kita pegang kuat pada makhraj ataupun tempat keluar huruf za lah. Tempat keluar huruf za ni iaitu pada hujung lidah kena di gigi atas. Okey, gigi atas. Wa id qulna, jadi pegangkan dia, touchkan dia pada gigi tersebut dan lepas kemudian lepas bila kita nak sebut huruf qaf ni. Ni kena belajar detail sikit lah kalau kita nak pastikan, belajar secara talaki lah kalau kita nak pastikan tak ada huruf qalqalah. Wa id qulna, wa id. Okey, kalau kita baca contoh laju, kita baca wa iz qul, z tu dah sebenarnya ada qalqalah. Okey, sebab qalqalah ni ada 5 huruf saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang pernah belajar tahulah 5 huruf qalqalah tu huruf apa. Boleh juga share dekat ruangan komen insya-Allah. Okey, kita tengok kepada maksud ayat yang keempat, ayat yang ke-58 ni insya-Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini dan makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Okey, kita sambung. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Okey, dekat sini untuk huruf za ni sebenarnya ramai juga yang sebutnya kurang tepat. Maksudnya makhraj huruf za ni sebenarnya di hujung lidah juga. Za. Okey, za. Kalau ada gambar rajah tu saya boleh tunjuk, tapi tak ada pula saya ni. Za ni di hujung lidah, kemudian kena pada gigi lah, gigi atas tu, sama macam huruf za tadi. Itu sebenarnya tempat keluar dia, za. Kalau lidah kita tak keluar, tak kena pada gigi atas tu, jadi kurang tepat lah. Sebab biasanya ramai yang baca lidah kat dalam, za. Dia berbeza sedikit, za. Bila kita keluar lidah ke hadapan ataupun kena gigi atas tu, kita punya pangkal lidah akan naik, baru dia akan lebih tebal. Okey, itu kita akan belajar lebih dalam tajuk sifat huruf lah. Okey, sifat huruf. Ya, tak apa, kita teruskan dengan maksud dia 59. Kemudian orang yang zalim itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey, dekat sini saya nak tekankan pada huruf qalqalah juga. Okey, huruf dad ini juga bukan huruf qalqalah ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila berikan perhatian bahawa huruf dad di sini bukan huruf qalqalah. Okey, huruf qalqalah hanya ada 5 saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau pernah tengok video yang sebelum-sebelum ni, dah terangkan dah. Huruf qalqalah tu ada 5 saja. Ba, ju, da, qa dan juga ta. Okay. Jadi dot ni tidak ada dalam adik-beradik ataupun senarai huruf qalqalah. Jadi bacaan dia kita tak boleh lantunkan seperti mana yang saya sebut pada huruf za tadi. Jadi bacaannya tak boleh faqul nadrib nad faqul nadrib. Okey, nad tu dah ada lantunan di situ. Jadi tak boleh kita ada lantunkan, jadi kena baca tanpa lantunan. Iaitu faqul nadrib bi'asa faqul nadrib bi'asa. Okey, bacaan dia tidak boleh ada lantunan di sini. Okey, sebab biasa sangat pelajar-pelajar baca dot ini ada lantunan bersama dengan huruf za tadilah. Okey, jadi hati-hati sebab dia bukan huruf qalqalah. Okey, jadi kita tengok kepada maksud ayat yang ke-60, wa idhistasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Dia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Okey, kita teruskan lagi. Wa idh qultum. Okey, ni sini pun hati-hati juga macam tadi, itu bukan huruf qalqalah, jadi tak boleh ada lantunan. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. Okay, qaf ni qalqalah kena ada lantunan lah. Min baqliha. Okay, kemudian huruf mim ni mim kecil yang ekor ke bawah adalah tanda untuk bacaan iqlab. Okey, bacaan iqlab ni saya pernah sebut sebelum ni, ada dua cara ataupun dua pendapat. Satu pendapat kita tutup rapat bibir atas dan bibir bawah. Yang kedua, kita ada regangkan sedikit antara bibir atas dan bibir bawah. Jadi kalau saya secara peribadi, saya akan pilih pendapat yang tutup bibir atas dan bibir bawah secara rapat. Okey, jadi bacaannya mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu. Okey, di sini ada cara bacaan hamzah wasal ni. Okey, ramailah yang keliru ataupun tertanya-tanya, nak letak baris atas ke, nak letak baris bawah ke, nak letak baris depan ni. Okey, cara yang paling simple dan mudah adalah lihat dulu selepas huruf hamzatul wasal ni kita panggil hamzah wasal. Okey, selepas huruf hamzah wasal ni ada tak huruf lam? Okey, kalau ada, terus kita baca dia dengan baris di atas. Okey, terus baca dengan baris di atas. Contohnya, okey, contoh dekat sinilah. Al-ar. Okey, ada huruf lam. Selepas hamzah wasal ada huruf lam, kemudian kita terus baca dengan bacaan baris atas. Al-ar. Okey, katakan dia, okey, itu step yang pertama. Step yang kedua adalah kalau tengok tak ada lam, step kedua kita tengok baris huruf yang ketiga. Jadi huruf ketiga tu huruf apa? 1 2 3. Okey, huruf ba. Ba ni huruf yang ketiga. Jadi tengok baris huruf ketiga.
sekiranya dia baris atas ataupun baris bawah. Okey, macam sekarang baris bawah, maka cara bacanya adalah baris bawah, ihbitu. Okey, jelas. Kemudian kalau ba ini baris di hadapan, kita baca dia baris hadapan. Okey, kenapa baris bawah dan baris atas kita kena baca baris bawah? Jadi mana pergi yang baris atas? Yang tadilah, kalau ada lam terus kita baca baris atas. Itu je, simple je formula untuk kita tentukan sama ada hamzah wasal ini baris hadapan, bawah ataupun baris atas. First step, saya ulang sekali lagi. Step yang pertama, tengok dulu selepas hamzah wasal ada lam tak. Kalau ada lam, terus baca baris atas. Okey, sekiranya tak ada, pergi kepada step yang kedua, iaitu kita tengok baris huruf yang ketiga. Sekiranya baris huruf ketiga adalah baris atas ataupun baris bawah, maka bacaannya perlu kita bariskan dengan baris bawah. Jadi di sini ihbitu. Kalau baris ketiga, huruf ketiga ni baris depan, jadi bacaannya perlu baris depan. Okey, senang saja. Tapi kalau kita belajar secara detail, kita kena lihatlah kaedah itu digunakan untuk kata kerja. Kata kerja. Jadi macam mana kita nak tahu ihbitu ni kata kerja ke tak? Paling mudah kita tengok pada maksud. Okey, tapi secara umumnya untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar ataupun baru nak kenal tajwid dan sebagainya, tak ada masalah. Pegang dulu kaedah yang saya kongsikan tadi untuk baca sehari-seharian. Kemudian kita upgrade lah ilmu tu, kita baca ataupun kita join mana-mana kelas dan sebagainya. Dekat kami pun ada kelas secara personal. Okey, boleh hubungilah. Okey, kemudian lepas kita dah tentukan, kita boleh bacalah dengan happynya. Sebab kita dah tahu dah cara nak baca. Sebab sini ni ramai yang tak tahu cara nak baca. Jadi kalau kita main langgar je, mungkin kita baca ahbitu. Jadi tak betul. Jadi bacanya ihbitu. Selepas saya terangkan maksud tadilah, bukan maksud, maksudnya cara baca ataupun kita panggil formula. Formula nak tentukan dia baris atas ke baris bawah ke dan sebagainya. Okey, senang je sebenarnya. Yang penting kita belajar, okey. Jadi kita sambung bacaan tadi. Okey. Kum ma sa'altum wa duribat 'alaihim الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون sekali lagi, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Okey, di sini ada qalqalah. Qaf ni ada sabdu pula tu. Dia jadi qalqalah. Kalau belajar qalqalah kubra. Okey, qalqalah kubra. Okey, jadi perlu kita tekankan, kuatkan sedikit qalqalah tersebut. Bighairil haqq. Okey. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Okey, sebelum kita baca maksud, saya nak bacakan ada soalan daripada Puan Fatimah Ismail. Maaf tanya Ustaz, pakai Quran apa, macam mana nak beli? Terima kasih. Okey. Quran ni saya sebenarnya dekat masjid. Saya dekat masjid. Saya bertugas juga sebenarnya. Quran, okey, mungkin puan boleh screenshot lah kalau nak nak tengok. Lepas tu pergi je kedai RPH, kedai apa nama, Popular ke dan sebagainya. Boleh tanya dia lah ada tak Quran macam ni. Okey, boleh screenshot dulu. Kalau puan dah selesai, boleh bagi tahu jugalah. Ataupun kalau tak sempat screenshot, nanti bagi tahu balik, saya tunjuk balik. Ni dekat kedai-kedai buku dah banyak dah sebenarnya. Okey, Puan Fatimah. Okey, Puan Hasnah Rahman ada tanya. Sekejap saya nak baca soalan. Ustaz, kalau ada bagi salam tadi. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hasnah Rahman, Ustaz, kalau ada sabdu bukan qalqalah akbar,
Okey, untuk pembahagian akbar, ada yang kalau kita tengok setengah buku tajwid itu ada 3 pembahagian. Ada setengah buku tajwid itu dia akan bahagikan kepada 2 saja, iaitu qalqalah sughra ataupun qalqalah kubra. Ada buku tajwid yang diberikan 3 pembahagian. Qalqalah sughra, qalqalah akbar, kemudian yang terakhir tadi qalqalah akbar, yang Puan Hasnah sebut tadi. Bolehlah, maksudnya yang tadi tu boleh dikategorikan sebagai qalqalah akbar kalau kita masukkan dia dalam, kalau kita belajar ada 3 kategori, 3 pembahagian. Kalau kita belajar ada 2 pembahagian saja, jadi kita boleh kira ini sebagai qalqalah kubra. Apa maksud kubra, apa maksud sughra? Kalau bahasa Arab tu saghir kecil, kabir besar. Okey, kalau sughra tu qalqalah yang lantunan dia sedikit, dia tak sekuat yang kubra. Macam tadi ni, contoh yang tadi ni adalah kubra ataupun akbar lah, bagi yang belajar ada 3 pembahagian. Okey, tu secara ringkas saya terangkan. Bagus, terima kasih puan apa tadi, Hasnah atas soalan. Okey, sekejap sebelum saya menjawab soalan yang lain, saya nak baca dulu maksud kepada ayat yang ke-61 yang kita baca tadi. Okey, mana ayat 1 tadi? Kita mula daripada wa idh qultum. Okey. Wa idh qultum ya Musa, dan kenangkanlah ketika kamu berkata wahai Musa, kami tidak sabar dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya dan mentimunnya dan bawang putihnya dan kacang dalnya serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan ditimpakan ke atas mereka kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, yakni perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh. Okey, itu untuk ayat yang ke-61. Alhamdulillah selesai muka surat 9. Okey, saya nak tengok soalan kepada Puan Nat Comelote. Okey, Waalaikumsalam. Ustaz boleh tak masuk kotak kami mengaji, kalau ada salah Ustaz tegurkan. Oh, sekejap. Maksudnya nak join live, lepas tu saya mak bacaan. Okey, boleh insya-Allah. Menarik juga, tapi saya tak pandai lagi nak masukkan orang dalam kotak ni. Boleh Puan Nat boleh ajar tak? Boleh ajar tak? Nanti saya saya explain, saya masukkan, sebab saya tak biasa lagi ni. Puan Fatimah, Ustaz mohon ulas tentang mat tamkin. Terima kasih. Okey, mat tamkin ni dia saya belum buat lagi video mat tamkin, tapi kita ada baca tadi. Mungkin Puan Fatimah ada perasan kan? Ni, yang ni. An-nabiyyin. Okey, ya ni, ya dengan ya. An-nabiyyin, ya bersabdu ni. Boleh jelas tak? Puan Fatimah secara ringkas. InsyaAllah nanti saya buat video penerangan lah tentang mat tamkin tu macam mana. Okey, insyaAllah. Nak request sekejap boleh ajar juga saya tak erti lagi nak ni. Sekejap Okey, Puan Nat dibaca 2 harakat ya Ustaz. Puan Fatimah, ya betul. Mat tamkin tu dibaca dengan kadar 2 harakat saja. An-nabiyyin 2 harakat saja. Nak request sekejap. Dekat mana saya nak tekan ya? Oh, dekat gambar orang ni. Okey, baik, boleh. Saya dah tekan accept.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Puan. Ya, saya. Okey. Boleh, macam mana Puan nak baca yang ayat muka surat 10 ke? Boleh. Okey, baik, boleh. Silakan Puan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang mana? Yang atas tu. Innal ladzina amanu tu. Boleh baca innal ladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Berhenti dulu. Puan apa tadi? Puan Nat. Okey, Puan Nat boleh berhenti dulu dekat wasabiin ni. Sebab nafas tak panjang. Jadi wasabiin, kalau nak berhenti jangan sebut baris dia ni. Wasabiin saja. Okey. Cuba sekali lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara dekat wan nasara ni. Satu lagi Puan Nat. Wan nasara pastikan cukup dengan kadar 2 harakat dengungnya. Okey, sabun nun. Wan nasara was-sabiin. Okey. Man amana billahi wal yaumil akhir. Okey. Wa amila salihan falahum ajruhum. Okey. Inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Okey, kita ambil satu ayat lagi. Wa iz aqazna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Okey, alhamdulillah. Baguslah Puan Nat. Untuk bacaan tu alhamdulillah, cuma boleh perbaiki dari tadi segi hukum dengung. Okey, dekat sini syad nun sabdu ataupun mim bersabdu tu kena dengung dengan kadar 2 harakat. Kemudian cantikkan lagi huruf za. Za ni nipis. Za ni lidah tu kena pada gigi hadapan. Sekejap saya cuba tunjuk. Flip that camera. Okey, lidah tu kena dekat gigi ni. Za. Wa iz akhadna. Za. Okey? Jelas tak? Puan Nat? Okey, jelas. Okey, jadi boleh perkemaskan yang tu. InsyaAllah yang lain-lain tu boleh perkemaskan lagi lah. Cuma tadi dengung dan juga huruf makhraj za tu kita cantikkan sikit lagi. Okey, tahniah Puan Nat. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama, kita sambung balik. Okey, puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang nak semak bacaan sikit-sikit pun bolehlah. Kita baca 1-2 ayat ke macam tu. Puan Fatimah dibaca 2 harakat. Ya, harakat tamkin 2 harakat. Puan Hasnah, ya bersabdu bertemu sukun atau tanda bariskan Ustaz. Ya bersabdu bertemu sukun atau tanda bariskan Ustaz mat tamkin. Macam mana tu? Oh, yang tamkin tadi ni. Untuk yang tamkin ni nanti saya buat video khas lah untuk mat tamkin. Jadi boleh tengok video tu nanti mat asli 2 harakat. Betul, mat asli 2 harakat. Sama juga. Za keluar sikit lidahkan Ustaz. Ya betul, Puan Hasmah. Za keluarkan sedikit lidah. Kenakan pada gigi bahagian atas. Okey, jadi insyaAllah boleh kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okay, kita tengok pada maksud dia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Okey, kita sambung. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Okey, dekat sini mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang baru-baru belajar, jadi keliru nak baca lam ni ke tak perlu. Okey, saya punya formula simple je. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kalau huruf tersebut kosong, maksudnya macam lam ni tak ada sebarang tanda, tanda mati tak ada, tanda baris bawah tak ada, baris depan tak ada. Okey, jadi mana-mana huruf yang kosong kita abaikan dia dalam bacaan. Maksudnya kita tak sebut dia. Okey? Kemudian kita terus tengok pada huruf selepas dia. Huruf selepas dia ada huruf yang bersabdu. Jadi terus masuk huruf yang bersabdu. Fawqakumuttu. Okey? Itu formula yang paling basic ataupun simple. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok huruf lam kosong macam ni ataupun mana-mana huruf lah, mana-mana huruf yang kosong kita abaikan dia dalam bacaan. Itu secara umumnya supaya mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan baca sendiri lepas ni. Okey? Kalau ada tanda mati contohnya macam macam atas ni ada tanda mati. Jadi kita kena bunyikan dia wal yaumil akhir. Mil akhir. Okey. Kita tengok ayat yang ke-63 maksud dia. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan teguh dan ingatlah apa yang ada di dalamnya supaya kamu bertakwa. Waalaikumsalam Puan Salihah. Okey, siapa yang baru join itu terima kasih. Boleh buka muka surat yang ke-10, kita sedang baca muka surat yang ke-10. Puan Hasnah, sabdu tu ada power Ustaz. Ia tak boleh bacakan, abaikan. Yang mana tu Puan Hasnah? Sabdu tu ada power Ustaz. Maksudnya apa? Maksudnya kena tekan macam tu. Betul lah kalau maksud Puan Hasnah tu kena tekan, ya kena tekan. Sebab asalnya sabdu ni adalah 2 huruf. Sebab tu kalau saya tak ada kertas, kalau ada kertas boleh tunjuk. Kalau ada student saya yang dia susah nak sebut, terutama sekali bila huruf sabdu tu berturutan. Maksudnya, ada tak contoh? Huruf sabdu tu berturutan. Okey, contoh macam tadilah kita baca an-nabiyyin. Ni tak berturutan lagi. Dia macam mana? Tapi yang pentingnya, poinnya, kalau huruf sabdu tu berturutan, dia agak sukarlah bagi sesiapa yang baru belajar, baru nak perkemaskan bacaan, dia agak sukar. Jadi cara yang saya ajar, tekniknya adalah kita pecahkan huruf bersabdu tersebut menjadi satu huruf yang mati, kemudian huruf yang kedua tu huruf yang berbaris. Okey, contohnya huruf ta ni. Katakan kita tak susah nak sebut perkataan fawqakumuttu. Jadi pecahkan dulu ta ni. Ta ni satu baris mati, bukan baris lah, maksudnya tanda mati. Satu lagi barisnya baris depan lah, ikut baris yang sedia ada. Jadi lebih mudah, kita lebih nampak jelas bentuk huruf ta yang asal tu. Jadi
Dengan cara tu lagi mudahlah kita nak sebut fawqakumut. Okey, huruf ta yang pertama mati, mut. Kemudian huruf ta yang kedua berbaris depan, tu. Fawqakumut tur. Itu cara saya ajar kepada pelajar yang agak sukarlah untuk nak sebut tu. Nak sebut huruf bersabdu. Lagi-lagi huruf sabdu yang berturutan. Huruf sabdu yang berturutan contohnya zurriyyah. Zurriyyah. Ada atas ra ada sabdu, atas ya pun ada sabdu. Itu contoh huruf sabdu yang berturutan. Jadi perlu pecahkan. Kalau ada kertas saya boleh conteng. Nanti mungkin lepas ni saya kena sediakan kertas supaya penerangan tu lebih mudah insya-Allah. Okey, tak apa, kita sambung dulu ayat yang ke-65. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Okey, tengok lam ada tanda kan, tanda mati. Jadi kita jelaskan bunyi dia. Okey, mudah je formula tadi. Okey, tengok ayat yang ke-64, maksudnya kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang yang rugi. Okey, faham. Okey, bagus Puan Hasna. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada yang request untuk semak bacaan, saya bagi tahu kat ruang komen dah request sebagainya, saya akan masukkan dalam kotak, istilah dia masukkan dalam kotak, macam itulah. Okey, kita sama-samalah bantu insya-Allah. Boleh bagi tahu kat ruang komen, kadang saya tak perasan. Okey, kita sambung lagi ayat yang ke 65. Auzubillahi minasyaitanir. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Okay, tengok ayat yang 65. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang di antara kamu yang melanggar, yakni larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Okey, kita sambung lagi. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang yang ada pada masa itu dan orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak jadikan kami ini permainan? Musa menjawab, aku berlindung pada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil. Okey, kita sambung lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
Mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Banyak tanya sangat ya. Okey, kemudian قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Okey, Alhamdulillah. Tengok pada maksud dia. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya lagi menyukakan orang yang melihatnya. Dekat sini kaum Nabi Musa ni banyak sangat tanya. Bani Israel ni terlalu banyak tanya soalan. Sehingga kan susah. Urusan tu jadi susah. Okey, saya memang Puan Salihah, saya memang nak dengar tadabbur. Okey, insya-Allah kita sambil kita baca tu kita tengok kepada terjemahan dia, kita dapat fahamlah insya-Allah. Ustaz, maksilah tawilah baca 2 harakat. Maksilah tawilah ni baca 4 ataupun 5. Okey, maksilah tawilah baca 4 ataupun 5. Okey, bagi yang tak tahu apa maksilah tawilah tu, dia tanda dia senang saja. Sekejap, ada tak kita baca? Kat sini contohnya. Ini tanda maksilah tawilah. Okay, dia ada tanda mat di sini. Okey, tanda mat di sini. Kemudian atas dia tu ada macam ombak ataupun cacing ke ombak ke peti ke apa nak panggil ni. Okey. Itu adalah maksilah tawilah. Ini kita belajar secara simbol lah, simbol. Okey, kalau secara teorinya sebab ha ni bertemu dengan hamzah ni dalam 2 kalimah macam tu. Bertemu dengan hamzah. Okey, ha bertemu dengan hamzah dia jadi maksilah tawilah. Kalau bertemu dengan selain daripada hamzah dia maksilah qasirah. Itu kalau yang biasa dengar lah. Maksilah tawilah dibaca 4 atau 5 harakat. Ya betul. Puan Rashidah dah bagi tahu jawapan lah. Okey. Jadi maksilah qasirah tu kita baca 2 harakat sama macam asli. Okey, jadi kisah di sini tentang ni lah, banyak sangat tanya soalan. Apa yang kita boleh ambil sebenarnya? Kita ni tengok dulu, kita nak tanya soalan tu sebab kita nak faham, kita nak buat, ataupun kita tanya soalan sebab kita tak nak buat. Itu. Kalau kita nak tanya soalan banyak tapi kita tak nak buat, kita jadi macam yang diceritakan tadi lah. Banyak tanya. Ni kisah dia sambung sebelah ni. Okey. Okey, insya-Allah kita cuba ambil satu muka surat lagi, surat yang ke-11 ni. Okey, tuan-tuan dan puan yang baru join boleh buka muka surat 11. Kalau ada yang nak semak bacaan ke dan sebagainya boleh request. Macam tadi ada Puan Nat tadi request untuk semak bacaan, jadi kita dengar 1-2 ayat insya-Allah supaya dapat betulkan mana yang boleh dulu. Kita tak dapat betulkan semua. Kalau nak betulkan semua kena masuk kelas lah. Kalau sikit-sikit tu insya-Allah kita boleh. Okey, yang mana yang perlu diutamakan. Okey, kemudian kita sambung lagi ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Okey, dekat sini ni insya'allah. Dekat sini biasa juga kalau macam student-student saya ada yang tak berhati-hati, dia akan baca insya'allah, Allah. Ni bunyi macam Allah. Sepatutnya kena sempurnakan bunyi tu.
insya'a, baru masuk kepada huruf Allah. Insya'Allah, Allah. Okey. Okey, tengok pada makna dia. Mereka berkata, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami lembu yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya, dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Waalaikumsalam Umi Ani, waalaikumsalam Siti Rofiah. Okey, yang baru join boleh buka muka surat 11 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Okey, di sini saya nak tekankan tentang wakaf pada perkataan al-ard, tuthirul ard. Okey, pastikan tidak ada lantunan pada huruf dad ni sebab dia bukan huruf qalqalah. Okey, jadi kalau baca tuthirul ard, okey, itu dah salah sebab ada lantunan. Jadi bacanya tuthirul ard. Macam tu je. Okey. Okey, kemudian kita tengok maksud dia 71. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula digunakan untuk mengangkut air untuk menjurus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu itu dan hampir mereka tidak dapat menunaikannya. Sebab banyak sangat tanya soalan dia. Puan Hasnah tanya soalan untuk betulkan bacaan dan untuk mengingatkan hukum bacaan untuk lebih faham Ustaz. Tak apa Puan Hasnah, boleh je tanya, tak ada masalah. Okay? Yang penting kita dapat manfaat lah daripada, sebenarnya ramai lah dapat manfaat daripada soalan-soalan Puan Hasnah tu. Mungkin ada yang malu nak bertanya dan sebagainya, boleh dapat manfaat juga, jangan risau. Okay? Kita sambung lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, maka kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Okey, sama juga. Dha bukan qalqalah, jangan ada lantunan lah. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون. Maka kami berfirman, pukullah si mati itu dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya. Okey, Puan Salehah, Hamzah bawahnya alif. Hamzah bawahnya alif mat ke Ustaz? Mana tu Hamzah bawahnya, ini panggil resam ataupun cara tulis je. Yang penting cara baca dia macam tadi. Fadda-ra'tum. Kita tak baca fadda-ra'tum. Fadda-ra'tum. Okey. Ayat 72. Betul lah yang tadi tu. Fadda-ra'tum. Okey, Hamzah mati. Ayat mana dah tadi? Okay, kita sambung ayat yang ke-74. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashad
قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antaranya yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Okey, kita sambung lagi. InsyaAllah, 2 ayat terakhir. Afatatma'un. Okey, dekat sini ni kena hati-hati. Sebab apa? Sebab huruf ta ni huruf yang nipis, ta ni huruf tebal. Kenapa saya tegur dekat sini? Sebab kebiasaannya yang baru belajar dan sebagainya tak hati-hati. Sehingga kan huruf ta ini seolah-olah dengar seperti huruf ta. Afatatma'un. Okey, kalau macam tu dah huruf ta. Afatatma'un. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab selepas ta tu ada huruf ta. Jadi terpengaruhlah dia. Okey, terpengaruhlah dia. Jadi macam mana caranya? Kena hati-hati. Kita sempurnakan setiap huruf tu ada sifat dia, ada tempat keluar dia yang khusus untuk setiap huruf. Okey, jadi jelaskan dulu. Sempurnakan sifat ta dulu sebelum masuk ke dalam huruf ta yang tebal. Okey. Jadi hati-hati. Afata ta ni kita jelaskan. Afata ta baru masuk dalam ta. Afata ta. Okey, ta ni ada lantunan lah sebab ada qalqalah. Baju dah qata ta. Okey. Ta ni ada qalqalah. Afata. Okey. Afata ta. Okey, jelaskan. Okey, sekali lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Sekali lagi kita ulang kat sini. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Okey, 75. Maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada kamu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat pada waktu itu. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya. Sedangkan mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به. Okay, liyuhajjukum ni baca 6 harakat. Sebab apa? Selepas tanda mat ini, tanda ombak macam ni, kemudian ada huruf bersabdu, kita kena baca 6 harakat. Okay? Macam huruf macam Al-Fatihah jugalah yang kita baca setiap hari tu. Waladdallin tu cukupkan harakat. Bila tanda ombak ni bertemu dengan huruf yang bersabdu selepas dia. Okey, baca pastikan 6 harakat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum
afala ta'qilun. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujah, yakni bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti dulu pada muka surat yang ke-11. Okey, muka surat 11, insya-Allah esok kita sambung lagi pada muka surat yang ke-12 sebelah ni. Sama juga kita baca dan kemudian kita baca terjemahan dia. Kalau ada penerangan berkaitan tajwid ataupun fokus yang perlu kita berikan perhatian, saya akan explain macam tadilah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan juga, boleh komen dekat ruang komen, ataupun nak semak bacaan macam saudara kita Puan Nat tadi request untuk baca, jadi boleh request dan komen lah, bagi tahu ustaz saya dah request macam tu. Kadang-kadang saya tak perasan kan. Okey, boleh request, insya-Allah kita semak lah 1-2 ayat insya-Allah. Kalau nak lebih belajar lagi tu kena masuk kelas lah. Okey, yang ni kita bagi peluang sikit-sikit seorang lah, yang kalau nak semak-semak bacaan tu Al-Fatihah dan sebagainya. Okey. Esok pukul berapa ustaz? Puan Salah, esok ataupun setiap hari lah. Kita target setiap hari akan buat pukul 9 pagi. InsyaAllah pukul 9 pagi kita akan buat. Sebab kadang-kadang pagi tu ada kelas. Ada kelas mengajar. Jadi pukul 9 insyaAllah. Cumanya kalau ada program ke sebagainya, mungkin akan dibuat pada waktu malam lah kalau sempat. InsyaAllah. Sebab kadang-kadang ada program. Jadi cuma asalnya jadual kita adalah pukul 9. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang free, suri rumah ke ataupun yang kat pejabat tengah rehat-rehat, boleh buka lah sama-sama sambil kita belajar insyaAllah. Yang poinnya saya nak tuan-tuan dan puan-puan, ajak tuan-tuan dan puan-puan termasuk diri saya sendiri, mulakan hari kita dengan membaca Al-Quran. Okey, kalau pagi tu kita biasa mula tengok phone dan sebagainya, pukul 9 masuk live, baca Quran. At least satu hari tu kita bacalah, mula-mula kalau sebelum ni kita tak pernah baca Quran, seminggu ataupun bulan Ramadan baru kita baca Quran. Jadi mulakan hari ni at least satu ayat. Kita mula sikit-sikit, satu ayat satu hari. Kalau dah boleh konsisten, alhamdulillah 40 hari dah boleh konsisten, teruskan 2 ayat ataupun nak terus baca satu muka surat pun boleh. Konsistenkan setiap hari tu, jangan tinggal walaupun satu ayat Al-Quran. Jangan tinggal. Cuba latih diri dan rasalah dia punya perubahan dan perubahan dalam hidup kita lah, dalam masa kita susun jadual, keberkatan waktu terutamanya. Okey, jangan tinggal Al-Quran. Bacalah sesibuk mana pun, baca je satu ayat. Buka Quran dalam handphone pun ada, baca satu ayat. Itu paling ringan dah tu. Okey. Kalau nak baca satu ayat yang panjang, boleh buka muka surat 48 lah. Satu ayat dia memang satu muka surat. Muka surat 48 tentang hutang. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama Puan Rasidah, Puan Hasnah, Mak Lazim Kalimi Mukhaffaf. Mak Lazim Kalimi Mukhaffaf, ustaz baca 6 harakat. Oh, yang tadi ke? Yang tadi tu Mak Lazim Kalimi Musaqqal. Mak Lazim Kalimi Musaqqal yang tadi tu. Okey, Puan Hasnah ni dah pro dah ni. Boleh ingat nama-nama tu. Masya-Allah. Okey. Mak Lazim Kalimi Mukhaffaf, Mak Lazim Kalimi Musaqqal, itu nama-nama tajwid. Cumanya kalau student saya tak ajar, saya tak tekankanlah untuk dia ingat nama-nama hukum tersebut secara teori. Yang penting cara baca tu. Jadi macam tadi saya kongsikan formula-formula nak ingat qalqalah dan sebagainya tu, iaitu melalui simbol supaya tak terbeban kepala ni dengan nama-nama. Tapi kalau kita ada pemahaman yang tajam, mudah ingat dan sebagainya, tak ada masalah. Itu baguslah. Okey. Boleh ingat hukum-hukum tajwid tu supaya kita boleh ajarlah orang lain, kan? Macam tu. Uzur boleh ustaz nak dengar. Boleh. Uzur tu dengar aje, tak ada masalah. Terima kasih ustaz, insya-Allah sama-sama. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Okey, faham, baru belajar ustaz. Terima kasih. Muhammad Afaf tak Mukhaffaf tak bersabdu. Betul, itu tanda-tanda dia lah. Mukhaffaf tak bersabdu. Sekurang-kurangnya satu muka pun cukup dah baca Quran hari. Betul.
Satu Quran tu satu muka surat pun dah cukup. Tapi ada juga yang mungkin dah lama tinggal dan sebagainya, tak apa, jangan bebankan untuk baca satu muka surat. Mula dulu dengan satu ayat. Tak kisahlah ayat tu alif lam mim, satu ayat. Okey, cukup. Supaya apa? Supaya takut kita tak orang panggil apa? Terkejut. Hari ni baca satu muka, lamalah semalam aku baca satu muka tu 10 minit. Lamalah. Jadi kita sikit-sikit, berdikit-dikit memanggil. Sikit-sikit. Sikit-sikit janji konsisten. Okay? Kita baca sikit dulu, lepas tu agak-agak seminggu, 2 minggu dah boleh konsisten, kita upgrade. Sama juga macam solat duha. Ya, solat duha kita solat 2 rakaat, dah lama dah setahun contohnya. Okey, kita upgrade. Tahun depan tu kita start 4 rakaat. 4 rakaat. Okey, macam tu. Dan sunat-sunat yang lain juga. Poinnya kita mulakan dengan langkah yang kecil sehingga menuju ke yang besar. Okey, supaya kita dapat konsisten, insya-Allah mudah konsisten. Ustaz hari-hari duk baca surah pilihan Ustaz. Okey, tak apa, alhamdulillah puan Salihah, bagus dah tu. Yang penting baca Quran lah. Cumanya upgrade lagi, sentiasa upgrade lah diri kita ni, sentiasa kita kena upgrade dengan ilmu dan sebagainya. Jadi dah baca surah pilihan tu bagus, alhamdulillah. Surah yang lain pun kita baca juga. Okey. Oh, ada sabdu dibaca dengan tekannya jadi berat, mukhaffaf ringan. Ya betul, mukhaffaf ringan. Kalau maksud mukhaffaf pun maksudnya ringan lah kalau bahasa Arab. Kan? Najis mukhaffaf. Najis mughallazah. Itu najis berat mughallazah. Kalau dia perkataan Arab ni ada macam-macam kalimah, tapi maksud dia lebih kurang. Macam musaqqa tu saqilun, kan? Berat. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi join sesi live kita setiap hari, kan, daripada pukul 9, lebih kurang sejam lah, insya-Allah kita spend masa. Kalau ada soalan apa-apa berkaitan nak semak bacaan ke, insya-Allah kita boleh buat dalam 1 jam tu lebih kurang. Tak ada masalah, yang penting kita nak belajar. Okey, Tuan Rohimi, tajwid bagi saya tak mahir lagi Ustaz. Don't faham. Tak apa. Tajwid tu biasanya orang tertukar sebenarnya. Dia tak mahir tajwid maksudnya nama tajwid. Tapi bacaan tu kadang-kadang dah ikut tajwid, cuma tak ingat tajwid. Nama-nama tajwid tu sebenarnya bagi sesiapa yang nak jadi guru ataupun nak mengajar, mungkin nak mengajar, perlu ingatlah nama-nama tajwid tu. Tapi kalau kita sebagai orang awam, bacaan tujuan utama adalah bacaan tu betul. Okey, tujuan utama bacaan tu betul. Nama-nama tajwid tu yang second. Kemudian kita tengoklah pada maksud dia, sebab tujuan Quran diturunkan untuk kita faham sebagai petunjuk. Jangan sekadar baca je. Okey. Jadi itu saja, saya tujuan semoga istiqamah. Insya-Allah semoga semualah kita, termasuk saya sendiri, istiqamah. Kita target nak habiskanlah 30 juzuk Al-Quran, kita baca beserta dengan terjemahan. Okey, untuk tadabbur secara mendalam tu tuan-tuan dan puan-puan boleh search di dekat YouTube tu, banyak dah membuat tafsir dan sebagainya. Baca, contoh kalau nak cari tentang ayat yang ke 81, tulis je surah Al-Baqarah ayat 81, tafsir ataupun tadabbur. Okey, boleh ikut. Sebab kalau kita nak explain lamalah, ambil masa yang lama. Jadi kita akan baca setiap ayat, kemudian kita baca terjemahan, kemudian ada tajwid yang perlu diterangkan, insya-Allah. Okey. Okey, kalau ada slot-slot tadabbur ke dan sebagainya khusus, nanti akan dimaklumkan, insya-Allah. Boleh terus follow kita punya TikTok, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan yang berminat nak join kelas secara percuma, insya-Allah saya target dalam bulan November ni kita akan mulalah. Boleh contact nombor yang dekat bio tu, contact je nombor dekat situ. Kita akan masukkan dalam grup tersebut. Tak silap grup tu ada dalam 80 lebih orang dah. Okey, nanti boleh contact lah dulu untuk kita masukkan, dan kemudian kita akan bagi tahulah waktu, jadual dan sebagainya, insya-Allah. Okey, itu kelas untuk kelas percuma lah, untuk kelas percuma. Okey, tak ada masalah. Okey, insya-Allah kita sambung lagi kelas sesi live yang akan datang, surat yang ke-12, insya-Allah. Okey, nanti tuan-tuan dan puan kalau yang join sesi esok tu boleh ingatkanlah, kadang-kadang saya tak ingat kita berhenti pada 12 ni. Sebab hari ni guna Quran lain, kita tanda tak tanda. Okey, boleh ingatkan, insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada hari ini. Boleh join sesi yang akan datang, insya-Allah. Puan Siti nak nombor telefon Ustaz. Boleh tengok dekat bio. Boleh tengok dekat bio TikTok ni ada nombor telefon. Ataupun saya tulislah dekat sini satu.
011 644. Okey, boleh contact nombor ni. Okey, contact nombor ni. Nanti bagi tahulah nak join grup WhatsApp kelas mengaji yang percuma tu, ataupun kalau nak kelas mengaji yang personal pun ada juga. Okey, tapi yang tu berbayar lah. Okey, boleh contact je, tak ada masalah. Okey, itu saja. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.